Hadis daripada Ibnu Abbas, yakunu qaumun yakhdibuna fi akhir zamani bisawad kahawasilil hamami la yarihuna raihatal jannati. Pada akhir zaman kelak akan ada orang-orang tua yang sudah beruban mewarnakan rambutnya dengan warna hitam. Baik, dalam terjemahan kitab ini dia tidak terjemahkan perkataan kawahisil hamami. Dalam matan ada kalimat kawahisil hamami, itu tak diterjemahkan. Terjemahan untuk kahawasilil hamami adalah bagaikan dada burung merpati. Bagaikan dada burung merpati. La yarihuna raihatal jannati, mereka tidak akan mencium bau syurga. Saya bacakan semula, yakunu qaumun yakhdibuna fi akhir zamani bisawadi kahawasilil hamami la yarihuna raihatal jannati. Pada akhir zaman kelak akan ada orang-orang tua yang sudah beruban mewarnakan rambutnya dengan warna hitam bagaikan dada burung merpati. Mereka tidak akan mencium bau syurga. Hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Jadi hadirin hadirat sekalian, dalam hadis ini jelas Nabi melarang kita dye, mewarnakan ataupun kiwi rambut atau janggut kita dengan warna hitam. Itu jelas. Muka surat 125 ada satu hadis dari Jabir bin Abdullah. Utiya bi Abi Quhafata yauma fathi Makkah wa ra'suhu wa lihyatuhu kasaghamati bayadun. Faqala Rasulullah ghayyiru hadha bi syai'in wajtanibu sawad. Disebutkan Abu Quhafah, iaitu ayah kepada Abu Bakar Siddiq, dia datang pada hari Fathu Mekah atau penaklukan Mekah dengan rambut dan janggut yang berwarna putih, dan putihnya itu seperti rupa pokok as-saramah. As-saramah nanti saya akan terangkan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ubahlah uban ini dengan sesuatu, wajtanibus sawad, tapi jauhilah warna hitam. Hadis dalam Sahih Muslim, kitab Al-Libas wa Zinah, bab istibabu khidabis syaib bisufratin aw humratin wa tahrimuhu bisawad. Apakah yang dimaksudkan sebagai saramah? Dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis dan juga dalam kitab Fathul Bari, saramah ni pohon yang sangat putih bunga dan buahnya, dan ada juga yang mengatakan pokoknya sangat putih bagaikan salji. Ini pokok di tanah Arab, tak ada tempat kita. Kalau tempat kita pokok kekabu, itulah rupanya kepala dan juga janggut ayah Abu Bakar. Jadi Nabi suruh dia warnakan, jangan putih sangat. Jadi di situ ada perbahasan para ulama tentang hukum mewarnakan janggut dan rambut. Kita simpulkan begini. Pertama, sunat mewarnakan rambut beruban dengan apa-apa warna selain daripada hitam, tapi afdal disimpan. Afdal disimpan khusus bagi tuan-tuan puan-puan yang tak terlibat dengan agensi penguatkuasaan. Ini saya akan terangkan. Jadi setakat cikgu pencen, setakat PTD pencen, itu simpan je lah uban. Tapi kalau penguatkuasa, dia ada bab yang lain. Kenapa afdal simpan rambut beruban, janggut beruban, kening beruban? Apakah kemuliaannya? Pertama, orang yang ada uban itu tanda Allah hormat dia, pengagungan daripada Allah. Kata Abu Musa al-Asy'ari, inna min ijlalillahi ikrama zi syaibatil muslim. Sesungguhnya termasuk daripada pengagungan kepada Allah ialah kita menghormati orang Islam yang dah beruban. Itu Nabi sebut, hadis Abu Daud. Maknanya orang muda-muda jangan kurang ajar sangat. Orang tua-tua kena respect, sebab Allah muliakan orang yang ada uban. Jadi budak-budak muda jangan kurang ajar sangat dengan orang tua-tua yang dah beruban. Yang kedua, uban itu lambang kewibawaan. Ada satu hadis daripada Sa'id bin Musayyib radhiyallahu anhu, kana Ibrahimu awwalan nasi dayyafa dayfa wa awwalan nasi ikhtatana wa awwalan nasi qassa syariba wa awwalan nasi ra'i syaiba. Nabi bercerita, Nabi Ibrahim adalah orang pertama yang bawa budaya melayan tetamu, menjamu tetamu. Ini perangai Nabi Ibrahim.
Dan dikatakan Ibrahim takkan makan lagi tak jumpa kawan. Dia cari orang nak ngetes sekali dengan dia. Dia suka jamu orang. Dan Nabi Ibrahim juga orang pertama yang berkhatan. Nabi Ibrahim berkhatan dalam hadis Bukhari, umurnya sudah 80 tahun. Waqtatana bil qadumi, kata Nabi. Dan dia bersunat seorang pakai kapok. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim juga orang pertama yang bawa budaya trim misai. Dulu orang biar panjang misai macam tanglong. Dia orang pertama yang trim. Dan dia adalah orang pertama yang melihat uban dan bertanya tentang uban. Faqala ya Rabbi ma hadha. Nabi cerita Ibrahim tanya kepada Tuhan, Tuhan, ni benda putih-putih keluar pada rambut aku. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala waqarun. Nabi cerita Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, itu adalah kewibawaan, waqarun. Maka ya Ibrahim faqala ya Rabbi zidni waqaran. Tuhan, tambahkan aku kewibawaan itu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dah ada uban, itu kewibawaan. Menunjukkan kita dah lama hidup, pengalaman banyak. Yang muda-muda jangan samsen sangat. Awak ingat awak baru keluar universiti, awak cerdik. Awak belum beranak, aku dah masuk universiti dah. Itulah contohnya. Dan sebenarnya trend rambut putih memang dah ramai orang suka rambut uban sekarang ni. Dia dah jadi satu trend, dia panggil grey hair styles. Dan memang ada orang muda-muda tahu gila apa agak, dia mutihkan rambut dia. Dia nak nampak prestige. Macam ni cerita hiburan sikit ya. Kalau tengok orang sekarang memang minat hati-hati yang rambut putih-putih sikit. Tak kira hati ke tukar masak, kau orang suka tengok kalau rambutnya putih sikit. Bagai contoh sekarang ni cerita hiburan ya, tuan-tuan mungkin tak menengok Gegar Organza hak baru ni. Ada seorang peserta tu Syam Visa, muda ke 47 umur, tapi putih uban, misalnya putih. Dia buka akaun Instagram, tak sampai 2 minggu 35,000 orang ikut dia. Sebab semat rupanya ada uban ni. Jangan, tak payahlah tuan-tuan yang dah beruban nak cat pula warna lain. Rupa orang perempuan gila ke orang beruban ni rupanya. Dan memang di Hollywood pun dia ada fashion dah untuk nak mengubankan kepala. Short hairstyle, buzz cut, scissor cut, spiking hairstyle, tu semua pergi dekat salon, dia tahu lah short hairstyle atau rambut style Clint Eastwood, dia nak ada uban-uban sikit. Buzz cut David Beckham punya style. Scissor cut George Clooney ni terkenal lah. Orang tua, orang tak tua sangat, tapi uban dia tu yang mahal. Spiky style macam Al Pacino, Robert De Niro, Morgan Freeman, orang nak tiru style dia. Macam sekarang ni yang Syam Visa tu sebab dia iras dengan Tony Stark. Tony Stark ni payah cerita dengan orang pencen, dia tak menengok cerita orang putih. Tony Stark ni Iron Man. Iron Man tu memang dia smart lah. Jadi ada orang dia memang suka orang lelaki ada uban. Dia tuan-tuan tak payahlah cat uban tu, lantak je lah. Itu kelebihan dia. Kelebihan yang ketiga kata ulama, ini mustahak untuk simpanan kita. Uban ini dia akan jadi cahaya torchlight di hari kiamat. Dia jadi lampu di hari kiamat. Dan Allah akan kurniakan pahala kepada setiap uban. Dan Allah janji pengampunan dosa. Ada 2 hadis. Pertama dari Amr bin Shu'aib, la tantifu syaiba ma min muslimin yashibu syaibatan fil Islam illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Jangan kamu cabut uban. Mana-mana orang Islam yang tumbuh padanya sehelai uban, maka uban tersebut menjadi cahaya buatnya pada hari kiamat. Dalam riwayat yang lain, la tantifu syaiba ma min muslimin yashibu syaibatan fil Islam illa kataballahu lahu biha hasanatan wa hatta anhu biha khati'atan. Mana-mana orang Islam yang tumbuh padanya sehelai uban, Allah akan tuliskan untuknya dengan uban itu satu kebaikan, dan Allah akan padamkan kesalahannya kerana uban tersebut. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Jadi tak payahlah upah cucu 10 cabut uban, biar lantak lah. Zaman dulu toki-toki suka upah cucu-cucu cabut uban dapat 5 sen sebagai contoh. Bangkali gatal, itu cerita lain ya, cerita lain. Baik, itu selesai. Maknanya elok disimpan. Tapi kata ulama, hukum yang kedua harus pula diwarnakan uban itu. Pertama,
mewarnakan rambut yang beruban dengan warna hitam untuk tujuan jihad dibenarkan untuk orang-orang yang beruban. Tadi saya sebutkan orang yang duduk agensi orang yang duduk agensi penguasaan itu perlu jangan putih sangat rambutnya. Kenapa? Penguat kuasa ni dia kena penampilannya menggerunkan. Bayangkan polis trafik rambut putih penuh, tahan budak motor kan tak berhenti. Tua. Bukan, padahal dia bukanlah tua, umur 45 dah beruban, tapi tak menggerunkan. Baik tu orang-orang yang askar misalnya, komando, putih rambut panglima tak boleh, kena ada warnakan sikit, tapi jangan hitam. Afdalnya jangan hitam, dia afdalnya warnakan dengan inai misalnya merah supaya gerun. Bayang kalau polis trafik misalnya tu warna inai, gerun orang tengok, menggigil kita keluar lesen, gerun. Baik tu Pakistan jual kapet, dia orangkan janggut dia. Apa sebab? Gerun. Dia orang janggut boleh celok sikit. Tujuan dia bila dia pergi tuntut hutang orang bayar. Kalau tidak buat bodoh je orang tak membayar. Jadi psikologi, tapi ini untuk orang yang duduk penguatkuasaan. Kalau kita tak payahlah orang awam ini. Dan juga harus mewarnakan rambut bagi isteri dengan warna hitam dengan tujuan berhias untuk suami. Itu ada kelonggaran untuk menambahkan kasih sayang, rasa sentiasa muda. Dia bukan nak menunjuk ke orang, dia menunjuk ke suami dia saja. Dia tu ada perbahasannya. Dan kata ulama, makruh pula mewarnakan rambut untuk nak nampak macam kita ni orang soleh. Tu tak boleh. Kan biasa orang soleh dia suka pegang-pegang itu, nak menunjukkan dia ni orang alim. Kita boleh, tapi jangan niat nak nampak macam orang alim. Kalau alim betul, tak apa. Ini tolak jadi imam pun menggagau, alim apa begitu, tolak jadi imam surah Petronas berdebar dah. Bukan suruh di masjid. Kalau betul alim, loh, tak ada masalah. Tapi supaya nampak macam alim, itu tak dibenarkan. Ataupun memutihkan rambut dengan apa juga bahan yang bertujuan untuk kelihatan tua, atau nak mendapat kedudukan dalam masyarakat, atau untuk nak diterima percakapan, itu tak dibenarkan juga. Sebab biasa kalau kita berceramah, kalau penceramah muda sangat, orang bukan nak dengar cakap dia. Awak muda lagi, anak berjaya 3 nak nasihat ke orang. Jadi dia pakainya putih-putih bagi nampak uban. Tak dibenarkan. Tak dibenarkan. Sesat. Ada juga masanya haram mengubah. Pertama, mewarnakan rambut dengan warna hitam, kecuali 2 kumpulan yang saya sebutkan tadi, golongan penguatkuasa ataupun isteri nak beriah untuk suami. Itu ada kelonggaran. Selain daripada itu, no. Yang kedua, mewarnakan rambut untuk menyerupai pelakuan orang-orang kafir, itu tak dibenarkan. Macam orang K-pop apa semua, rambut tu apa warna tak tahu, merah, kuning, biru, macam bendera Jalur Gemilang nak rambut. Tak payahlah tiru. Warna hijau macam artis Jepun, kan pelik rambut warna hijau. Janganlah meniru. Itulah maksudnya. Yang penting kalau kita dah berumur, jangan berlagak muda. Itu saja. Dah berumur lah. Orang tua-tua pesan, lagak meniru anak muda yang berjalan tak berkesudahan, kalau berjalan sampai menahun, yang tak sedar akan tuanya, yang tak ingat pintu kuburnya. Makin tua makin berminyak, makin diramah makin bersantan. Kalau elok bawaannya dapat menjadi tua di rumah, tapi kalau tersalah jalannya, jadilah dia si tua miang. Bagai pinang tua ketai, dikacik menyumbing kacik, dia gobek mematah gobek. Pantang menengok orang lalu, tak boleh melihat kening berkilat, tak boleh menengok kulit tegang. Di mana teluk, di situ bini. Di mana tanjung, di situ anak. Tak cukup berbini satu, mana kandang, mana anaknya. Anak nikah, awak pun nikah, beranak bini sepepok padang. Panjang orang tua-tua belebeh ke orang tua-tua yang tak kadar ke diri. Patutnya bila dah berumur, kata orang tua-tua, tua berpalut dengan budi, tua alim berkitabullah, tua berpadan adat lembaga, tua bijak dengan ilmunya, bagai teluk timbunan kapal, bagai tanjung tumpuan angin, bagai payung kembang sekaki, tahu menjaga anak cucunya, tahu menjaga aib dan malu, tahu membimbing anak menantu, tahu menjaga adat lembaga. Itu panjanglah huraiannya.
Jadi ini yang pertama, tanda ke-27, orang tua belagak muda.